Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada qada dan qadar. Di antara rukun iman itu ialah beriman kepada qada dan qadar, baiknya dan jahatnya, manisnya dan pahitnya, berlaku dengan kehendak dan penentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dalam segala ciptaannya, lagi adil dalam segala hukuman dan penentuannya. Kita mulakan perbincangan kita berkenaan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Setengah ulama menyebut qadar dan takdir. Kita akan uraikan kemudian. Semua perkara yang berlaku kepada manusia, sama ada baik, jahat, sihat, sakit, senang, susah, adalah dengan kehendak dan penentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, bijaksana dan penuh dengan rahmat. Huraiannya sangat halus. Banyak orang Islam tersesat dalam perkara beriman dan qada dan qadar ini kerana dipengaruhi oleh falsafah, menggunakan akal fikiran dengan tidak mengkaji secara mendalam melalui akal fikiran juga. Akan dihuraikan perpecahan berlaku di kalangan orang Islam apabila di zaman kerajaan Abbasiyah diterjemahkan buku-buku berbagai-bagai ilmu daripada bahasa asing, bahasa Parsi, bahasa Rom, bahasa Greek, bahasa Sanskrit, bahasa India, bahasa Cina, macam-macam bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahan buku-buku sains dan teknologi seperti ilmu hisab, seperti ilmu tentang falak, angkasa lepas, ilmu kesihatan, ilmu pertanian tidak menjadi masalah, dan orang Islam telah memajukan ilmu itu. Ilmu hisab timbulnya ilmu aljabar, masih disebut dalam bahasa Arab di tamadun Islam. Ilmu perubatan menggunakan pembedahan, menggunakan candu dada untuk pembedahan, di mana orang Islam telah meneroka ilmu-ilmu ini. Ilmu tentang angkasa lepas, mengukur peredaran matahari, bulan dan bintang. Orang Islam memajukan ilmu ini. Ilmu pertanian, maju dalam bidang pertanian, sehingga dunia barat hari ini mendapat kemajuan dengan sebab kajian orang Islam yang ditambah-tambah. Mereka jadi sesat kerana mereka mengambil ilmu dunia dan menolak agama Islam. Jadi sesat, jadi punah. Dalam masa yang sama, mereka juga menterjemahkan ilmu falsafah. Diciptakan ilmu mantik, ilmu logik, menggunakan akal. Mesti dipahami banyak perkara-perkara yang berkait dengan al-ghaibiyat, perkara yang gaib, perkara yang menjadi milik Allah Ta'ala,
kuasa dan kehendak Allah Ta'ala. Perkara yang banyak tak boleh dicapai oleh akal manusia. Bila mereka menggunakan akal, menyebabkan ada yang bersatu, yang tersalah, maka timbul mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Mu'tazilah, mazhab Al-Jahmiyah, dan macam-macam dalam masyarakat Islam. Di antara mazhab-mazhab ini sesat, keluar dari agama Islam. Di antara mazhab-mazhab ini jahat terhadap Allah Ta'ala, bukan keluar dari agama Islam. Timbulnya usul dan perkara qada dan qadar, beriman berqada dan qadar. Kita akan bincang insya Allah. Wajibnya beriman berqada dan qadar habis dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nas Quran. Firman Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Imran ayat 26. Artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa di atas segala sesuatu. Ayat ini dijadikan wirid selepas sembahyang. Tetapi kebanyakan orang kita baca saja, tak tahu tujuan, makna dan maksudnya. Ayat ini mengatakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah raja-raja, pemimpin-pemimpin yang besar berada di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunjuk sombong, tunjuk megah dengan kekuasaan itu. Seluruh alam di bawah kekuasaan Allah. Bukan saja masalah sihat dan sakit, kaya dan miskin, murah rezeki dan payah rezeki, termasuk perkara pemerintahan, berada di bawah kekuasaan Allah dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal hanya Allah Ta'ala, yang lain tidak kekal. Bukan saja pohon kayu tidak kekal, binatang tidak kekal, manusia tidak kekal, kerajaan pun tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kekal. Semua berada di bawah perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan ayat ini dibaca oleh orang Islam dan dihurai dalam Quran kisah-kisah yang banyak. Kisah kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب. Adakah kamu tidak melihat, tidak paham, mengambil pengajaran dari kaum Ad yang mendirikan bandar Iram
Banda bangunannya tiang-tiang batu yang dipahat. Bangunan yang tinggi. Dan kaum Samud yang membuat bangunan daripada bukit-bukit yang dipahat. Bukan batu-batu, bukan semen. Sebesar-besar bukit, sekeras bukit. Dipahatnya untuk dijadikan rumah dan bilik-bilik rumah. Dan Fir'aun yang mempunyai autad. Autad ni ialah pasak-pasak bumi. Sama ada pasak itu pasak khemah pada tentera Fir'aun yang ramai, berjuta jumlahnya, ataupun pasak itu kubur Fir'aun, seorang Fir'aun satu piramid. Piramid ini ialah kubur yang dibangun seperti bukit, disusun batu-batunya, tiap-tiap satu batu besar lori. Nak akak macam mana? Mengikut hukum akal kita, menunjukkan bahawa sains teknologi ini bukan sekarang, dulu sudah ada. Dulu sudah ada sains teknologi ini, kemajuannya sampai begitu. Tetapi bila kerajaan itu fa'aktharu fihal fasad, mereka banyak melakukan kejahatan, melakukan kezaliman. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, Tuhan timpakan ke atas mereka pukulan azab yang membinasakan mereka. Inna rabbaka lawil mirsad, Tuhanmu sentiasa berada dalam keadaan memerhatikan apa yang dibuat oleh hamba-Nya. Dicerita satu-satu dalam Quran. Semuanya di bawah qada taqdir Allah Ta'ala. Qada dan qadar Allah Ta'ala. Fir'aun melalui ahli-ahli nujum dapat mencuri rahsia langit melalui jin-jin kafir yang mendapat maklumat akan lahir seorang anak lelaki kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan Fir'aun. Lalu Fir'aun mengeluarkan undang-undang membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan. Tiap-tiap kampung pegal-pegal Fir'aun banci orang mengandung. Kemudian bila dia beranak, setelah beranak lelaki ke perempuan, yang lelaki dibunuh, perempuan saja dibenarkan. Allah menyebut, wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Dan kami berkehendak, kami Allah berkehendak bahawa kami kurniakan kepada mereka yang lemah ditindas di atas muka bumi. Kami jadikan kalangan mereka pemimpin-pemimpin, dan kami jadikan mereka mewarisi negeri selepas itu. Allah sebut dalam Quran. Janji Allah Ta'ala. Lalu dilahirkan Musa alaihi salam. Ketika Fir'aun melaksanakan undang-undang menyembelih anak lelaki yang dilahirkan, lalu Allah memberi mimpi kepada ibu Nabi Musa, memberitahu ibu Nabi Musa, bila kamu bimbang terhadap anakmu, hanyutkan ke dalam sungai, letak dalam peti, buat peti kayu, hanyut dalam sungai. Aku akan kembalikan kepadamu balik. Yakinlah anakmu jadi rasul, jangan bimbang. Di sini Allah nak tunjukkan dalil kekuasaan dia, dan janji dia adalah benar. Janji dia benar. Ditunjuk bagaimana kekuasaan Fir'aun yang hebat itu tak boleh nak buat apa. Dihanyutkan, Allah Ta'ala bawakan peti itu di tepi istana Fir'aun, di tepi sungai Mesir.
Dayang-dayang istana melihat peti kayu, diambil, tengok budak di dalam. Isteri Firaun tak ada anak. Lalu inilah peluang untuk buat anak angkat. Firaun datang nak bunuh. Isteri dia kata tak boleh, jangan bunuhlah. Belum jadi anak angkat kita. Ataupun ada faedah dia pada kita. Firaun sayang ke bini dia. Sejak jahat ni, dia kalah ke bini dia. Ikut bini dia. Tak apalah. Cari perempuan untuk menyusu. Bawa sarang tak berisak. Bawa sarang tak berisak susu. Lapar macam mana pun tak nak isak. Dan ibu Nabi Musa suruh kakak Nabi Musa ikut adik ini ke mana? Anu ke mana? Anu ke istana. Dia tengok dari jauh. Kemudian tak ada perempuan yang boleh menyusul dia. Lalu cari perempuan yang menyusul. Kakak Musa kata, saya boleh duduk. Mungkin ada yang menyusul dia. Satu perluan yang menjaga dia. Dia bawa. Dia bawa. Jumpa mak dia sendiri. Isah susu mak dia. Tuan kata ni, aku tunaikan janji aku. Janji aku. Jadi bila Nabi Musa sudah membesar dalam kisah ini, qada dan qadar Allah Ta'ala. Tak bolehlah biar cerita lain. Berkait dengan qada dan qadar. Yang sudah membesar menjadi pemuda, balik di rumah dia, balik pergi istana Firaun, berulang alik, sudah membesar. Tuhan beri ilmu kepada dia dan beri kemuliaan kepada dia. Dia pun berjalan pada masa dia umur dalam 30-an. Anak angkat Firaun, anak raja, melihat dua orang berkelahi. Yang seorang daripada bangsa Bani Israel, bangsa dia sendiri. Yang seorang tu bangsa Qibti, bangsa Firaun. Lalu yang orang Bani Israel minta tolong, Musa tolong. Orang ni kata aku, Musa apa pergi. Ibu Musa gocoh sekali, mati. Gagah pada saya adil lagi ni. Lama cari tukar Musa, tukar adil terlaku lah. Mati. Mati. Musa sudah diberi ilmu iman. Dia merasakan dia buat dosa. Lalu bertaubat, ini adalah syaitan, aku bertaubat. Wahai Tuhan, ampunkan dosaku kerana aku bunuh orang. Ini Allah Ta'ala tu ni. Aku bunuh orang, wahai Tuhan, ampunlah. Allah mengampunkan dosa. Dalam pula temuk Bani Israel tadi pula. Kelain orang pula. Kelain panggil Musa, tolong Musa. Musa kata, mu ni bersungguh punya jahat mu ni. Jahat mu ni. Dia pun terkang. Terkang tu. Jadi satu riwayat kata orang Qibti, satu riwayat kata orang Bani Israel. Dia ingat ada Musa nak katak dia. Wahai Musa, mu nak bunuh orang, makanya mu bunuh orang dah. Mu nak jadi Samseng, nak jadi muslih orang yang baik. Lalu orang tahu punya Musa. Firaun duduk cari. Bala tentera suruh ejen-ejen dia cari Musa. Cari Musa, lalu mari seorang daripada istana yang sayang Nabi Musa, Nabi wahai Musa, lari wahai Musa, orang nak bunuhmu. Nabi Musa pun terus melarikan diri, bawa diri berjalan daripada Mesir sampai ke Madian. Madian ni Jordan, berapa ribu kilometer. Dalam keadaan kelaparan diatur oleh Allah Ta'ala. Kepas nak berepek perut apa ni, makan rumput. Dia atur Allah Ta'ala
Siapa di menanya tengok orang ramai. Tengok orang ramai, orang bela kambing nak beri minum kambing dalam telaga. Ada telaga. Ada 2 orang perempuan yang duduk menjauhan. Dia teduh bawah pokok, dia pergi tanya, mengapa kamu 2 orang ni duduk jauh pada orang? Menalah 2 perempuan muda ni, anak dara lagi 2 orang ni berjuruh. Tak siapa dengan orang ramah akhlaknya baik. Berjuruh. Dia kata saya jaga kambing. Kami jaga kambing 2 beradik ni, ayah kami tua dah. Tua. Dan kami tunggu nanti orang balik. Nanti orang balik, barulah kami akan beri minum bekas-bekas baki kambing orang minum tu. Tiba-tiba Nabi Musa pergi. Telaga ditutup dengan batu. Batu tu diusung belah-belah orang nak akak batu ni. Musa pergi akak seorang. Hebat. Nabi Musa akak seorang. Perempuan ni kejut tengok. Dan terus beri minum. Lepas minum tu perempuan tu balik. Musa pun mengundur, sedih. Ya Allah, ya Tuhan, apalah nasib aku ni? Apakah nasib aku ni? Tak ada orang tolong, tak ada orang apa. Sedih. Tak apalah, tiba-tiba mari salah seorang anak dara tadi dalam keadaan malu-malu lah, mak kata, tutup muka. Ayah jemput mai rumah nak pergi upah kerana tolong kami. Tak tahu upah apa, tak tahu. Lalu rumah kat mana? Jauh. Memang zaman tu zaman Badui. Kita tahulah orang Ulu, dia kata kat mana rumah? Lek bukit tu je. Jaga dulu sejam jalan. Seputong rokok, dia kata. Saya pernah pergi lah dari Ulu ni. Dia kata dekat je, jelai lidah kata. Dia biasa. Mengikut riwayatnya, jadi budak perempuan ni jalan depan. Bila mari angin, bertiup nampak tubuh budak perempuan ni. Lalu Musa pun orang lelaki tengok perempuan ada nafsu. Musa membelakang tu, yang duduk depan. Duduk belakang. Membelakang aku, memberitahu dia kiri kanan. Perempuan ni kata berjuruh dia ni. Bukan semangat orang. Lalu siapa di rumah? Lalu budak tu kata, inna khairal man istajarta al-qawiyul amin. Wahai ayah, orang kita nak suruh nak beri upah ni orang yang al-qawi, yang sangat gagah. Al-amin, yang amanah. Gagah tu maknanya batu orang sebelah orang dia akak seorang. Al-amin, yang amanah, yang baik. Lalu aku tanya Musa, pasal apa? Mari sini. Dia sebutlah Fir'aun, cerita-cerita daripada awal sampai akhir. Awak sudah selamat, awak duduk di negeri lain dah. Tak apa. Barulah anak perempuan dia kata, orang yang amanah, yang baik, lagi gagah. Lalu mengikut ulama kata nama dia Syuaib. Ulama khilaf, ada kata Nabi Syuaib. Selepas dibinasakan kaum dia, ada ulama kata bukan Nabi Syuaib, nama dia Syuaib daripada keluarga Syuaib. Lalu orang tua ni kata, aku nak upahmu, nak suruh nikah dengan salah seorang daripada anak aku. Pilih. Hak mana? Dipilihlah hak panggil dia tadi. Kemudian berlanjut nikahnya mungkin jaga kambing 8 tahun. 8 tahun berlanjut nikah. Jaga kambing. Tapi tidak ada. Tak ada pita sekapen. Mu jaga kambing 8 tahun, tapi kalau mu tambah 2 tahun aku suka. Jadi 10, nak 8 tahun buat apa? Akhir Musa kata ambil 10 tahun lah. Allah menjadi saksi. Selepas 10 tahun duduk di situ, Tuhan jadikan rindu nak balik.
Ini Allah Ta'ala. Ini qada dan qada Allah Ta'ala ni. Ini qada Allah Ta'ala. Nak balik berjalan dengan bini dia dengan kambing. Jalan sampai di kawasan Turi Saina. Dalam keadaan malam yang gelap, musim sejuk pula, memerlukan api. Lalu dia ambil batu sekeh nak nyalakan api. Allah Ta'ala tak izinkan api itu nyala. Bawa kayu sekeh tak nyala. Ini Allah Ta'ala uji. Tak nyala kan dia sejuk pula tu. Tak nyala. Tak menapuk api. Nampak api. Lalu dia kata ke isteri dia, biar aku pergi kat api tu. Tunggu sini. Kalau kita tabak tak pergi takut. Memang orang jadi Nabi ni berani. Pergi. Siapa dekat api tu? Allah Ta'ala berfirman. Bukan Jibril. Allah Ta'ala tu. Wahai Musa. Inni ana rabbuk. Aku Tuhanmu. Ikhla'na alaik. Fa'innaka fil wadil muqaddas itwa. Pecahkan dua kasutmu. Kamu berada di lembah yang suci, lembah tu. Lembah tempat Allah menjelma dengan sifat yang layak baginya, yang berbeza dengan rasul-rasul yang lain. Malaikat Jibril turun, ni Allah Ta'ala sendiri. Kerana nak lawan Firaun yang paling jahat dalam sejarah manusia. Mengaku dia Tuhan. Allah Ta'ala sendiri. Pecah kasutmu dan dengar apa aku nak wahyikan kepadamu. Nak wahyikan kepadamu. Lalu Tuhan wahyikan, aku nak wahyi kepadamu, dengar elok-elok, tak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. La ilaha illallah. Kemudian akan berlakunya hari kiamat. Hari kiamat akan berlaku. Mereka yang mengejar amal yang saleh selamat. Mereka yang kafir tidak selamat. Wahai Musa, ma tilka biyaminika ya Musa. Apa benda kamu pegang dengan tangan kanan tu? Allah Ta'ala tahu. Tapi nak tunjuk sayang pada Musa. Mempegang apa? Hiya asa ya atauku alaihi. Ini tukak yang saya bertukak dengannya. Wa usbiha ala ghanami wa liya ma'arib ukhra. Saya gunakan tokak ni wahai Tuhan untuk tolong saya berjalan dan untuk elok kambing saya dan untuk tujuan-tujuan yang lain. Dak royak nak kata orang. Ini ada kalau ada royak nak kata orang. Ini untuk bertukar, untuk ala kambing dan tujuan-tujuan yang lain. Dak royak nak kata orang. Kalau kita lah ni nak kata orang ni. Dak. Ini adab hebat. Wahai Musa, campak. Bila campak tu jadi ular. Jadi ular, setengah ayat mengatakan tahtazzu, bergoncang tepat tanah dua pijak ni. Bukan sebarang ular. Dalam ayat yang lain Nabi Musa lari ketakutan. Tengok ular besar lari. Wahai Musa, jangan lari. Tak layak jadi rasul ni lari. Tak takut orang bersama dengan aku, wahai Musa. Nak lari ke mana Tuhan? Dengar. Tuhan, kita dia nak lari. Allah Ta'ala. Ambil balik je tukar semula. Tukar balik. Letakkan tanganmu belah lambung ni dan angkat keluar cahaya. Bukan penyakit, ini cahaya. Ini dua ayat kubra, ayat yang besar. Aku nak suruh izhab ila fir'aun innahu izhab ila fir'aun. Pergi pada Firaun. Menghadap Firaun. Musa pun terkejut. Dia bunuh orang. Firaun cari dia nak bunuh. Suruh pergi pula. Lalu dia kata, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, hingga akhirnya. Wahai Tuhan, Rabbi shrah li sadri. Baca se-se, tak sambung terus. Rabbi shrah li sadri. Kalau kita ni pakai wasat tu nak nampak panjang tau.
Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan lapangkan dadaku. Mudahkan urusan aku dan hilangkan simpulan lidah aku ni. Kerana dia tergagak-gagak bercakap sebab satu riwayat kata lidah dia ni cacat kerana Fir'aun nak uji, bila nak bunuh tu cuba tengok budak-budak ni, dia bawa bara dengan barang molek, suruh dia ambil hak mana. Musa dia ambil, nak ambil hak molek tu, ada riwayat Israel yang kata malaikat Jibril tepi suruh ambil bara, menyebabkan lidah dia kena dan tidak fasih lidah dia. Latihlah Harun abang aku, Harun abang aku dia lebih fasih lidahku, dan tolong, minta tolong orang. Wahai Musa, Tuhan kata aku tak kenankan doamu sejak dulu, bukan learning. Ketika mu masih bayi lagi, aku jaga masa tu lagi. Wahai Musa, mu dah ingat lagi. Tuhan sebutlah kisah-kisah suruh ibu dia peranyuk dalam sungai. Itu aku pernah tolong wahai Musa, kena ingat. Akhirnya dia buktikan, walaupun begitu zalimnya Fir'aun, dibinasakan oleh Allah Ta'ala, tenggelam dalam laut. Tenggelam dalam laut, dan orang putih pergi cari sebab Fir'aun dekat dalam tu. Penyelam-penyelam dia pergi cari, dia pun baca kitab dia, orang putih ni pun cari, temulah tayar kereta kuda lebih pada tritik lagi, macam-macam ada sungguh di dasar laut merah tu, tanda-tanda kereta kuda ini salut dengan emas, masih ada lagi. Setengah tu kena cari emas je, tak ambil iktibar dan pengajaran. Ini menunjukkan bahawa semua pemerintahan tu dia bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Kerajaan yang besar pun bawah Allah Ta'ala. Itu cerita kerajaan. Firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal menyerah pada Allah, nescaya akan dicukupkan kepadanya. Dan sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayatnya orang tua panggil ayat 1000 dinar. Untuk murah rezeki, hak tu je. Hak ertinya. Dan kita tasawuf ceritalah. Macam-macam kisahnya kita tasawufnya. Menjelma satu makhluk. Ajar kepada seorang. Sama dulu. Suruh capok duit. 1000 dinar. Dalam laut untuk ajar. Cerita ni tak ada riwayat yang sahih. Dengan sebab tu dia kenali ayat 1000 dinar. Setengah orang tu tulis lawa-lawa tepek dinding. Tepek dinding, lepas tu lawan Tuhan. Sekadar tu saja. Ayat ni mengajar tentang supaya kita bertakwa kepada Allah. Bila bertakwa kepada Allah, di antaranya percaya pada qada dan qadar. Kita bekerja, rezeki kita daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri, alhamdulillah. Dia tak beri, kita sabar. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri, nak uji kesyukuran kita pada Allah Ta'ala. Kalau banyak, keluarkan zakat. Nafkah pada anak isteri. Tolong orang. Jangan harta banyak, anak isteri pun kena nak tolong. Dengan kekayaan itu. Zakat tak keluar, tak tolong orang, taruh duduk tilik. Duduk tilik mati. Mati akhirnya kain putih je. Habisnya gomo orang Melaka. Ini antara sebab
kemusnahan kerajaan manusia yang tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang tadi hak boleh pakak tinggi sahabat gaji tak syukur pada Allah Ta'ala. Hak ni pula ada harta tak syukur pada Allah Ta'ala. Yang tak ada harta pula bersabar. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak beri pahala syukur, kadang-kadang Allah Ta'ala nak beri pahala sabar. Tak ada kena doa minta murah rezeki, susah semacam. Doa acak kali susah semacam. Allah Ta'ala tahu mu ni kalau kaya boleh jadi jahat, tak apalah, semua ada hikmat. Allah Ta'ala nak tolong kita. Ada orang kalau susah dia punah, senang dia punah. Ada orang kalau kaya dia baik, susah pun dia baik. Macam-macam orang. Orang yang beriman semua dalam keadaan baik. Kalau senang dia bersyukur, dapat pahala yang besar. Susah dia bersabar, dapat pahala besar. Di mana adanya syukur dan sabar ni bila kita beriman pada qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Dan semua yang Allah Ta'ala buat tu adil, baik, rahmat, tujuan yang baik pada kita. Jangan marah, jangan marah. Nak tunjuk pandai pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kesian kita sebenarnya. Kita susah pun Allah Ta'ala kesian kita. Kita sakit pun Allah Ta'ala kesian kita. Jangan kita ingat bila kita susah sakit Allah Ta'ala tak kesian pada kita. Tidak. Kerana hidup dunia ni ialah hidup tempat ujian dan cobaan yang sebenar ada hari akhirat. Tahan ujian, tak lalai dengan kesenangan, hanya mereka yang kuat beriman pada qada dan qadar. Firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran qadar. Termasuklah Tuhan ciptakan sesuatu tinggi, rendah, hitam, putih, umur dia berapa, umur dia berapa, itu dengan qadar daripada Allah Ta'ala. Berapa banyak dia dapat rezeki, qadar takdir daripada Allah Ta'ala. Keadaan hidup kita, penentuan daripada Allah Ta'ala. Kita tahu, kita tak tahu, alim, jahil, diberi oleh Allah Ta'ala. Ada orang daripada dia yang alim, baik dia jahil. Kalau dia alim, tipu orang, nak buat apa? Ada orang kalau dia alim, dia baik, dia jahil, dia baik. Kita kena redha apa yang Tuhan beri. Bukan makna kita serah pada Jabariyah ni tak. Jabariyah ni serah Tuhan lah berlaku. Itu tak boleh, salah, tak betul. Berlaku zaman Nabi SAW, seorang badui, dia dengar semua daripada Allah Ta'ala. Lalu dia mari nak jumpa Nabi, nak semayang Nabi ke masjid. Dia pun naik unta dia, siapa luar tu serah ke Allah Ta'ala lah unta ni. Tak tambah, tak tambah, bertawakal serah pada Allah Ta'ala lah unta ni. Dia pun masuk semayang, tengok-tengok unta tak ada. Lari tak tambah, lari. Lepas tu dia pun suruh dari unta ni. Lalu Nabi ajar ke dia, tambak baru bertakwa pada Allah Ta'ala. Kena ada usaha dan ikhtiar daripada kita. Jangan tak ada usaha dan ikhtiar. Kalau nak serah pada Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala ni hamba kita pula. Jadi terbalik. Semua Allah Ta'ala, semua Allah Ta'ala, semua Allah Ta'ala, mu tuan pula lah. Allah Ta'ala jadi hamba mu. Jadi terbalik. Ini tak betul. Kita beriman Allah Ta'ala Tuhan kita. Dan kita hamba pada dia. Adapun hadis-hadis Nabi SAW, banyak hadis Nabi-nya. Wallahu a'lam. Kita baca hadis pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah baca ayat-ayat Quran yang menunjukkan rukun iman, beriman kepada qada dan qadar. Hari ini kita akan baca hadis-hadis
yang menunjukkan beriman pada qada dan qadar, seterusnya menerangkan makna qada dan qadar. Adapun hadis-hadis Nabi SAW berkenaan qada dan qadar, antaranya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu ialah bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada qadar baiknya dan jahatnya. Hadis ini petikan berhadis yang panjang. Jawapan Nabi SAW kepada malaikat Jibril yang datang bertemu dengan Nabi SAW, menzahirkan dirinya dengan rupa seorang lelaki yang tidak dikenali, memakai pakaian yang putih bersih, rambut yang hitam berkilat, tidak ada tanda-tanda musafir jauh, iaitulah debu dan sebagainya pada pakaian dan tubuh. Tiba-tiba muncul dengan rupa seorang yang segak, yang cantik, bersih pakaiannya, segak rupanya, terus menepa dan menyandarkan lututnya, melagakan lututnya lutut Nabi SAW, dan meletakkan dua tangan ke atas dua pahanya dan bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Itulah tiga perkara daripada agama Islam. Islam ialah hukum syariat, iman ialah akidah, ihsan ialah akhlak ataupun tasawuf. Tiga perkara berkenaan dengan Islam yang mesti dipelajari, tak boleh satu perkara saja. Kalau belajar satu perkara jadi syaitan, sesat. Mesti tiga-tiga perkara. Ada orang dia belajar akidah saja, tak belajar fiqh saja, tak belajar tasawuf, duduk tasawuf saja, hukum syarak tak belajar, rosak. Kerana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kamu dalam Islam semuanya. Kalau tidak, kamu ikut syaitan. Dan syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Duduk main sebahagian-sebahagian saja, tak belajar semua, terpengaruh dengan syaitan. Di antaranya perkara iman.
Di antara iman itu beriman kepada qada dan takdir daripada Allah Ta'ala. Baik dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Kita akan baca kemudian. Hadis yang berikut. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil jannati wan nar wal mizani wa tu'mina bil ba'si ba'da al maut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah bahawa kamu beriman kepada Allah, yakni percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada syurga, neraka, dan timbangan amal. Kamu beriman kepada dibangkitkan semula selepas mati. Dan kamu beriman kepada qadar baik dan jahat. Hadis ini dihuraikan lagi berkenaan hari akhirat. Dan disebut qadar baik dan jahat. Dengan sebab itulah rukun Islam, rukun iman ni banyak-banyak riwayat. Kalau kita tahunya rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Ada mazhab bilang banyak lagi. Itu tak ada masalah. Khilaf masalah cabang. Macam-macam mazhab duduk bilang rukun-rukun ini. Kerana semuanya ada hadis yang meriwayatkan dengan cara masing-masing. Dan Nabi menyebut berbeza berdasarkan kepada menasabahnya orang yang bertanya, yang berada di hadapan dia. Hari akhirat sudah percaya. Dihuraikan lagi syurga, neraka, timbangan amal baik, jahat, hidup setelah mati, dan qadar, beriman pada qadar baik dan jahat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, kitab Syu'abil Iman. Hadis yang lain. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah qala wa 'arshuhu 'ala al-ma' Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kerana Abdullah dan ayah dia Amr bin As adalah sahabat Nabi. Dua sahabat radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Amr bin As jadi gubernur Mesir, dilantik oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan anak dia Abdullah duduk di Mesir bersama dengan ayah dia dan menjadi ulama, alim, orang alim yang mengajar di Mesir, tempat rujukan orang Islam di Mesir. Katanya, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memerintah supaya ditulis segala qada takdir bagi sekalian makhluk sebelum ia menciptakan langit dan bumi dengan satu tempoh 50,000 tahun, masa yang amat panjang, dan arash di atas air.
Hadis ini menyatakan bahawa qada dan qadar ditulis oleh Allah dengan perintahnya 50,000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Kita tak tahu tahun ini mengikut perhitungan bumi ataupun perhitungan antar angka selepas. Perhitungan hari akhirat. Ada hari yang kawasannya satu hari menyamai ribu-ribu tahun dia akan muka bumi ini. Wallahu alam, kita tak tahu. Semua tu pendek di sisi Allah Ta'ala. Kita kena sedar bahawa tahun-tahun yang kita hidup di dunia ini sangat pendek. Di sana ada hari-hari yang lebih panjang. Hadis ini menyatakan qadar, takdir ditulis sebelum 50,000 tahun dijadikan langit dan bumi. Dan aras, singgasana kekuasaan kebesaran Allah Ta'ala berada di atas air. Air nak berpijak di atas apa? Terapung-apung. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menyaksikan hari ini bagaimana awan yang duduk di atas kepala kita ni adalah air-air. Bila turun hujan boleh menenggelamkan negeri, bukan menenggelamkan kampung. Banyaknya air tu dan duduk tergantung di atas kepala kita. Turun bila-bila masa saja. Sebelum adanya langit dan bumi, air terapung-apung di kawasan yang kosong. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Rawahu Tirmizi. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni sahabat. Jabir sahabat, ayah dia Abdullah juga sahabat. Abdullah syahid dalam perang Uhud. Jabir ni anak dia. Sahabat yang disayangi oleh Nabi SAW kerana ayah dia syahid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang hamba itu sehinggalah ia beriman kepada qadar takdir, baiknya dan jahatnya, dan sehingga ia tahu dengan yakin bahawa apa yang ditakdirkan kena kepadanya tidak sekali-kali akan menyimpang daripadanya, dan apa-apa yang takdirkan menyimpang daripadanya tidak sekali-kali akan mengenainya, termasuk dalam qadar yang mesti dia beriman, percaya. Di antaranya, segala bahaya tidak akan menimpa dia kalau Allah tidak tentukan kena. Walaupun setelah muka bumi nak bunuh dia, kalau Allah takdirkan dia selamat-selamat. Allah takdirkan dia menerima ditimpa bencana, walaupun semua bumi nak menyelamatkan dia, tak selamat. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka yang beriman pada qadar gagah berani dalam memperjuangkan Islam. Tak takut pada siapa walaupun seluruh dunia. Kerana dia tahu nasib dia, diri dia, rezeki dia di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Adapun duduk loleh-loleh, takut-takut tak boleh makan, tak boleh tak ni, tak percaya pada qadar daripada Allah Ta'ala. Dia ingat manusia yang beri rezeki. Manusia yang menentukan selamat dan celaka dengan kita, jadi penakut. Di mana mereka yang beriman berani menyatakan yang hak, yang benar. Kerana
Dia percaya nasib dia di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Tak lapar dia. Rezeki di bawah Allah, kuasa Allah Ta'ala. Tak mati dia kalau Allah Ta'ala tak tentukan dia tak mati. Yang duduk takut-takut tu, iman dia lemah. Qadar, kepada qadar tu lemah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bil qadari yudhibul hamma wal hazan. Rawahul Hakim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beriman kepada qadar takdir itu menghilangkan duka cita dan sedih. Orang yang percaya pada qadar takdir boleh menghadapi duka cita dan sedih, menjadikan dia sabar menghadapi ujian-ujian yang berat. Kalau iman dia kuat dengan qadar takdir daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya apa qada dan qadar menurut syarak? Apa makna qada dan qadar? Menurut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan jumhur ahli sunnah, bahawa makna dua perkataan berkembar itu qada artinya iradah Allah Subhanahu wa taala pada azali sedia kala. Yani kehendak Allah Taala pada sedia kala. Itu makna qada. Qada Allah semua perkara yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang bergantung dengan sesuatu, menepati apa yang didapati setelah diadakan. Bila ada, tepat dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan qadar pula. Apa makna qadar? Maknanya sesuatu menurut apa ditentukan oleh qadaknya dalam keadaannya, sifat-sifatnya, masanya, kedudukannya dan sebab-sebabnya. Itu qadar. Misalnya Allah berkehendak pada azali sedia kala menjadikan manusia di bumi. Ini dinamakan qada. Allah Ta'ala nak jadikan manusia di atas muka bumi. Itu qada. Ia benar-benar menjadikan manusia berada di muka bumi tepat dengan apa yang ditentukan oleh qadanya. Ini dinamakan qadar. Manusia tu ada. Berapa tinggi dia, berapa besar dia, banyak mana umur dia, berapa banyak rezeki dia. Itu qadar. Qada Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang dengan kehendaknya maka jadi. Qadar ni macam mana besar dia, bila masa dijadikan, berapa umur dia, tepat dengan masa itu qadar. Qada dan qadar. Mengikut Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Abu Mansur Al-Maturidi, termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan khalaf. Ulama mengatakan Abu Hasan Al-Ash'ari ini pada awalnya dia menganut mazhab Mu'tazilah, mazhab falsafah. Dia mengatakan qada dan qadar itu Allah Ta'ala beri kuasa kepada hamba, serah pada hamba tu ikut pandai dia lah. Allah tak ada kuasa lagi. Itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala beri kuasa pada hamba, Allah Ta'ala biar ikut anda hamba tu lah. Hamba tu ada kuasa. Itu pandangan Mu'tazilah. Jabariyah pula, hamba tak ada kuasa lah tu. Allah Ta'ala jadi ikut anda. Gitu kita tak ada pilih, tak ada ikhtiar. Gitu je. Macam pokok kayu ditiup oleh angin. Itu mazhab Jabariyah. Abul Hasan Al-Ash'ari pada awalnya dia mengikut mazhab Mu'tazilah. Kerana tok guru dia Abu Ali Al-Jubai, ayah tiri dia mengaji. Abu Ali Al-Jubai, salah seorang imam Mu'tazilah, jadi guru dia. Setelah dia berfikir, dia berdebat dengan ayah tiri dia Abu Al-Jubai dan mengalahkan Abu Ali Al-Jubai.
Dan dia keluar daripada Mu'tazilah. Dan dia mengasaskan mazhab dikenal dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Maturidiyah, Abu Mansur al-Maturidi. Ini seorang imam juga. Mazhab khalaf. Beza di antara dua mazhab ini, Asy'ariyah membilangkan sifat Tuhan, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah tidak ada. Maturidiyah tambah sifat ma'nawiyah jadi sifat 20. Sifat 20 ni mazhab Maturidiyah. Yang tidak ada sifat ma'ani itu mazhab Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari. Dua-dua ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian belum pada itu dikenali dengan mazhab Salaf. Salaf ni ialah mazhab tahun 1 Hijrah sehingga tahun 300 Hijrah. Itu Salaf. Iaitulah generasi awal yang tak bilang 20, tak bilang 13. Semua sifat kesempurnaan Allah banyak, bukan 20 je disebut dalam Quran. Ar-Ridha, Al-Ghadab, Al-Ulu, sifat Allah Ta'ala. Kita bilang 20 je. Salah ni bilang lebih pada 20 lagi. Redha sifat Allah Ta'ala, murka sifat Allah Ta'ala. Banyak lagi dia bilangnya. Semua. Benda tu tak jadi balah macam mana. Cumanya Asy'ariyah ni semua sifat kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Di antaranya 13. Maturidiyah pula kata sifat sebenarnya Allah Ta'ala tu banyak tak terhingga. Di antaranya 20. Duduk balah. Pasal apa balah? Mengaji sekarang. Mengaji, tak mengaji tarikh, tak mengaji sejarah. Mengaji orang saja, sejarahnya tak mengaji. Kena belajar sejarah ni. Mengapa timbulnya mazhab-mazhab ini? Kerana orang Islam menghadapi zaman. Zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in, tak ada masalah. Orang Islam menerima Quran dengan hadis dengan tidak mempersoalkan. Tak tanya banyak. Semua yang ada dalam Quran, semua yang ada dalam hadis, pakai percaya terus. Tak berani tanya, tak berani soal. Khususnya dalam ayat mutasyabihah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Tuhan bersemayam. Raja bersemayam. Tetapi bersemayam Tuhan tidak sama dengan bersemayam raja. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. Ada kursi. Allah Ta'ala ada kursi. Raja-raja ada kursi juga. Kursi Allah Ta'ala tak sama dengan kursi makhluknya. Tangan. Tangan Allah Ta'ala tak sama dengan tangan makhluknya. Pakai begitu saja. Ini mazhab Salaf. Kemudian zaman Abbasiyah diterjemahkan kitab-kitab bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Mula-mula mereka terjemahkan kitab-kitab yang berkait dengan ilmu perubatan, ilmu angkasa lepas, ilmu hisab, matematik, kemudian macam-macam ilmu pertanian diterjemahkan oleh orang Islam. Kemudian termasuk ilmu falsafah. Ilmu falsafah, ilmu menggunakan akal, logik. Akal ni bukan boleh guna semua. Ada benda yang tak mungkin dicapai oleh akal. Sifat-sifat Allah Ta'ala, hakikat Allah Ta'ala, akal tak boleh capai. Jangankan Allah Ta'ala, makhluk pun itu tak boleh nak fikir dengan akal. Contoh yang ada depan kita, elektrik. Cukup dengan lampu nyala, kipas berpusing, menandakan elektrik itu ada. Apa hakikat elektrik? Jangan tebang lebih pada itu. Nak tahu hakikat, ambil pisau belah, ada ke tak? Jamur ke tangan, mati. Jangan. Kita tak mampu, itu makhluk. Nak tahu hakikat tak mampu. Diri kita. Tapi anfusikum apala tubsirun. Pada diri kamu adakah kamu tak melihat? Mata kamu, telinga kamu. Ahli-ahli kejadian manusia tak mampu. Orang mata berjota-jota banyaknya orang mata ni, boleh tahu orang kasar saja. Yang halu-halu manusia tak tahu dalam ilmu Allah Ta'ala. Manusia tak mampu.
Orang jantung, kita tahu kata kasar saja alu-alu dalam ilmu Allah Ta'ala. Manusia tak boleh capai. Roh, ilmu sains tak boleh mencapai hakikat roh. Tak tahu. Ini dalam ilmu Allah Ta'ala. Apa lagi berkenaan diri Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Kita tak mampu nak fikir. Qada dan qadar ni termasuk dalam rahsia Allah Ta'ala. Maka ulama khalaf menafsirkan qada dan qadar dengan apa yang kita sebutkan tadi. Qada ialah Allah Ta'ala menjadikan makhluk dengan kehendaknya. Mana qada? Qadar bila dia nak jadi, betul-betul jadi, berapa umur dia, berapa tinggi dia, rendah dia, warna dia, itu qadar. Itu beza. Ini mengikut pendapat mazhab khalaf. Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, jumhur ahli sunnah wal jamaah. Kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini mazhab akidah. Mazhab fiqh lain. Mazhab tasawuf lain. Beza. Mazhab fiqh Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, Ibnu Hazmin, Sufyanus Tsauri, Abu Thawr, Muhammad bin Sirin. Itu banyak itu mazhab fiqh. Yang kita tahu 4 mazhab saja. Mazhab fiqh. Banyak mazhab-mazhab dia. Mazhab akidah lain. Mazhab fiqh ni mazhab bahas tentang hukum syarak. Mazhab akidah bahas berkenaan dengan kepercayaan, iman, termasuk qada dan qadar. Adapun mazhab tasawuf dinamakan tariqah tasawuf. Tariqah Ahmadiyah, tariqah Syadziliyah, tariqah. Ini tariqah mazhab dalam ilmu tasawuf. Ada mazhab dia. Ulama-ulama ni pula kadang-kadang fiqh dia mazhab Syafi'i. Akidahnya mazhab salaf. Fiqh mazhab Syafi'i. Akidah mazhab khalaf. Sama ada dalam mazhab Hanafi pun ada, mazhab Maliki pun ada. Contohnya dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Imam Syafi'i sendiri. Ini mazhab salaf akidahnya. Fiqhnya mazhab Syafi'i. Imam Ghazali, Imamul Haramain, Zakaria al-Ansari. Ini fiqhnya Syafi'i, akidahnya khalaf. Khalaf. Itu kena faham. Jadi banyak orang kita ni dia mengaji kitab tak tahu tahun berapa kitab ni. Ulama-ulama tu tahun berapa. Di mana masyarakat ulama tu hidup. Ulama ni di Syria ke, di Iraq ke, di Mekah ke, di Madinah ke, di Mesir ke. Kerana sahabat-sahabat Nabi dia duduk banyak negeri. Dalam masalah cabang, sahabat-sahabat ni berbeza pandangan. Dalam masalah asal sama saja. Kita akan baca dalam bab puasa, akan kita tengok bagi khilaf ulama ni. Kerana masalah cabang mereka berbeza dalam ijtihad. Masalah asas sama. Sembahyang 5 waktu sama. Bab kunut khilaf. Niat duduk di mana khilaf, berbeza. Itu khilaf. Itu kita kena faham. Termasuklah qada dan qadar. Hak kita baca tadi pendapat khalaf. Setengah ulama mentakrifkan qada sama saja dengan qadar. Ada ulama mengatakan qada dan qadar ni supaya. Oleh itu disebut dengan qadar sahaja. Hadis tadi al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan qadar, tak sebut qadar. Ini kan hadis. Iaitu peraturan yang diputuskan menurut apa yang diputuskan oleh Allah bagi mengadakan sesuatu. Serta peraturan-peraturan umum dan perjalanan yang mengingatkan sebab-sebab dengan yang disebabkan. Sebab dan disebabkan. Nak jadi sesuatu ada sebab dia. Allah Ta'ala izin jadi. Itu qadar. Banyak mana jadi, itu qadar juga. Apabila ditanya Imam Ahmad rahimahullah, di antara salahnya Imam Ahmad, Imam mazhab Hanbali. Imam Ahmad ni Imam mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid pada Imam Abu Hasan Al-Hasan Al-Syaibani. Murid pada Abu Yusuf.
Dua-dua orang ni murid pada Abu Hanifah pula. Imam Hanafi pula. Syafi'i murid pada Imam Malik. Begitu pula. Jadi ulama-ulama ni mengaji di antara satu sama lain, walaupun mereka khilaf, tapi tak balah. Tak kelahi. Pandangan masing-masing dalam perkara cabang. Hak kelahinya, hak zaman learning. Hak ilmu dah banyak mana. Kalau kita tubuh air dalam botol, kalau air terpenuh, kocok tak apa kuat. Kalau air tu sikit je, bunyi kuat. Bunyi kuat. Begitulah juga. Kalau ilmu tu betul-betul matang, dia tak kocok banyak. Kalau kocok banyak tu, tanda ilmu dakwah tu tak apa matang tu. Itu kena faham. Jadi dengan duduk temengagun, kocok-kocok banyak ni. Kena faham. Ini dalam bahasa agama, kita kena faham. Ditanya Imam Ahmad, apakah yang dikatakan qadar itu? Beliau menjawab, qadar itu ialah kuasa Tuhan yang bernama Ar-Rahman, Maha Pemurah. Mudah, Imam Ahmad, qadar itu ialah qudrat Allah Ta'ala. Semua perkara berlaku dengan kuasa Allah Ta'ala. Itu pendapat Imam Ahmad yang kuat berpegang dengan mazhab salaf. Oleh kerana mazhab Hanbali ini mazhab yang diikuti oleh Arab Saudi. Negeri-negeri kawasan tu, mereka mazhab Hanbali. Maka mereka pegang dengan salaf. Mazhab salaf ini. Termasuklah Ibn Taymiyah, itu mazhab Hanbali. Wahabi, itu mazhab Hanbali. Fiqh ni mazhab Hanbali. Ikut mazhab Hanbali. Sampai akidah pun mazhab Hanbali. Beriman pada qada dan qadar itu dibina di atas kepercayaan kepada sifat-sifat Allah. Al-Asma'ul Husna. Dan nama-nama Allah yang terbaik, sifat-sifat Allah Ta'ala. Qada dan qadar ini. Di antaranya ialah ilmu. Sifat ilmu Allah Ta'ala. Sifat mengetahui Allah Ta'ala. Semua perkara berlaku dalam ilmu Allah Ta'ala. Tak ada perkara berlaku, Allah Ta'ala tak tahu. Kalau orang tu buat jahat, Allah Ta'ala tak tahu. Tak ada ilmu Allah Ta'ala ni. Jadi dalam ilmu Allah Ta'ala, semua ilmu Allah Ta'ala. Ini qada dan qadar. Qudrah, kuasa Allah Ta'ala. Semua dalam kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa. Iradah, kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala. Redha. Redha pun sifat Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Disebut dalam Quran. Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Ghadab, murka, sifat Allah Ta'ala. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Orang Yahudi dia murkai oleh Allah. Sifat murka tu ada pada Allah. Allah Ta'ala redha amalan yang baik, amalan yang molek. Allah Ta'ala murka kafir, amalan yang jahat. Allah Ta'ala murka. Itu kena tahu. Semua perkara berlaku dengan ilmu Allah Ta'ala. Berlaku dalam kuasa Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya akal pada manusia. Akal inilah yang jadi ukuran. Untuk manusia memilih baik dan buruk. Allah Ta'ala redha perkara yang baik. Allah Ta'ala murka perkara yang tidak baik. Mereka yang ada akal, salah guna akal dia, dia buat jahat. Berdosalah dia. Dia ada akal, dia buat jahat, Allah Ta'ala murka. Berdosalah dia. Buat baik boleh pahala. Ada pun orang gila tak nak akal. Budak-budak tak nak akal. Orang tidur mengiga tak nak akal. Tak ada dosa, tak ada pahala. Di sini kita kena faham. Di sini kita kena faham. Dosa dan pahala berkait dengan orang yang ada akal, yang ada usaha, ada ikhtiar. Semuanya di bawah kuasa dan ilmu Allah Ta'ala. Di sini qada dan qadar. Bendanya sangat halus. Kalau tak faham senyap tu dah. Ini urusan Allah Ta'ala. Akhirnya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Orang tak tanya Allah Ta'ala, hei Allah Ta'ala membuat apa, pasal apa jadi begini. Tak boleh tanya Allah Ta'ala. Kamu ditanya pada hari kiamat kelak. Itu hujung sekali. Kita kena faham. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bi kulli syai'in alim. Wallahu